Assalamualaikum, kami dari Kumpulan 18 ingin membentangkan tentang jurnal kami. Saya, Nurin Nazifa Amani, 076888, ingin membentangkan tentang tajuk kumpulan kami. Tajuk kumpulan kami ialah jenayah penipuan atas talian, implikasi terhadap sosial ekonomi rakyat Malaysia. Kumpulan kami telah mendapati bahawa terdapat dalam 6 jenis tajuk yang merangkumi semua 75 jurnal yang kami buat. Antaranya ialah faktor skema dalam talian. Kami mendapati terdapat dalam 20 jurnal untuk tajuk tersebut. Seterusnya, berkaitan dengan kesan terhadap mangsa, kami dapati terdapat 45 jurnal tentang tajuk tersebut. Seterusnya, tentang tajuk pencegahan dan aplikasi anti-scam, kami dapati dalam 10 jurnal untuk tajuk tersebut. Seterusnya, untuk tajuk kajian linguistik dan strategi bahasa skema, terdapat 3 jurnal. Dan akhir sekali ialah untuk tajuk jurnal bahasa Inggeris dan juga bahasa Melayu, terdapat dalam 16 jurnal dan juga 59 jurnal. Total semua sekali tajuk kami adalah 75 jurnal. Seterusnya adalah metodologi. Terdapat 3 jenis kaedah metodologi iaitu kualitatif, kuantitatif dan mixed method. Oleh itu, kaedah-kaedah metodologi yang terdapat dalam jurnal-jurnal atau artikel yang kami peroleh iaitu kualitatif sebanyak 40 jurnal yang menggunakan kaedah ini. Manakala untuk kaedah kuantitatif pula sebanyak 30 jurnal. Akhir sekali, mixed method atau kaedah gabungan pula sebanyak 5 jurnal. Untuk dapatan kajian kami memperolehi 20 jurnal bagi topik pengetahuan pengguna yang mempengaruhi sikap dan pengetahuan para pengguna, iaitu dengan menghuraikan tentang tahap literasi digital tinggi berkorelasi dengan sikap berhati-hati semasa pembelian dalam talian. Seterusnya, didapati topik manipulasi sosial dan emosi oleh skamer telah dibincangkan sebanyak 25 jurnal. Oleh itu, 25 jurnal ini telah menghuraikan tentang skamer menyamar sebagai tokoh mempengaruh, menggunakan cerita simpati, cinta palsu dan pujuk rayu. Dapatan kajian bagi jurnal yang membincangkan bagi topik aplikasi dan interaksi meningkatkan kesedaran adalah sebanyak 10 jurnal. 10 jurnal ini membincangkan tentang aplikasi pencegahan skam yang dibangunkan berjaya membantu dalam pelaporan dan meningkatkan pemahaman masyarakat. Tambahan lagi, sebanyak 40 jurnal membincangkan pasal tahap kesedaran dan keselamatan cyber masih rendah. 40 jurnal ini menghuraikan terutamanya di kalangan belia, warga emas dan komuniti B40 ataupun B40 kerana mereka kurang maklumat dan langkah perlindungan diri. Seterusnya adalah GAP merujuk kepada aspek ataupun isu yang belum mendapat perhatian mencukupi dalam kajian terdahulu yang membuka ruang untuk kajian lanjut bagi menambah ataupun memperbaiki pengetahuan yang sedia ada. Berdasarkan 75 jurnal yang kumpulan kami telah kaji, terdapat 15 jurnal yang membincangkan tentang kurangnya fokus golongan rentan iaitu kepada remaja dan juga warga emas. Seterusnya, terdapat 12 jurnal yang membincangkan gap bahawa tiada penilaian jangka panjang keberkesanan intervensi. Dan yang ketiga pula adalah terdapat 9 jurnal yang menerangkan bahawa perundangan cyber tidak selaras dengan realiti semasa. Akhir sekali, terdapat 10 jurnal yang membincangkan bahawa kurangnya integrasi pendidikan dan etika cyber. Berdasarkan hasil GAP daripada 75 jurnal ini, jelas menunjukkan bahawa setiap jurnal mempunyai kekurangan. Hal ini dikatakan demikian kerana kajian lepas masih kurang memberi tumpuan kepada golongan rentan seperti remaja dan warga emas serta tidak menilai keberkesanan intervensi dalam jangka masa yang panjang. Selain itu, perundangan cyber yang ada tidak selari dengan situasi semasa dan kurangnya integrasi pendidikan serta etika cyber dalam usaha pencegahan. Oleh itu, kajian lanjut diperlukan bagi mengisi kekosongan ini dan memahami kesan jenayah penipuan atas talian terhadap rakyat Malaysia. Kesimpulannya, kesemua kajian menunjukkan peningkatan ketara jenayah cyber di Malaysia termasuk penipuan dalam talian, love scam dan buli cyber sejajar dengan lonjakan penggunaan media sosial yang tidak terkawal.
Analisis mendapati tahap kesedaran masyarakat terhadap risiko jenayah cyber masih berada pada tahap yang rendah, terutamanya dalam kalangan kumpulan rentan seperti warga emas, remaja dan individu daripada kelompok berpendapatan rendah. Wanita profesional dan ibu tunggal pula dikenal pasti sebagai golongan paling terdedah kepada eksploitasi dalam talian disebabkan kebergantungan terhadap teknologi untuk tujuan pekerjaan dan sokongan sosial serta kelemahan dalam akses kepada pendidikan keselamatan digital. Tambahan pula, kelemahan dalam perundangan cyber sedia ada, kekurangan pendidikan literasi digital dan kewangan serta impak psikososial terhadap mangsa seperti tekanan emosi dan kerugian merupakan isu kritikal yang perlu ditangani. Dalam konteks ini, beberapa pendekatan pencegahan telah dikenal pasti termasuk penggunaan aplikasi keselamatan cyber, pengukuhan pendidikan keselamatan digital serta penerapan nilai murni dalam mendidik masyarakat mengenai etika digital. Oleh yang demikian, usaha bersepadu dan kolaboratif antara pelbagai pihak termasuk agensi kerajaan, institusi pendidikan, pertubuhan masyarakat sivil serta institusi keagamaan amat penting untuk membentuk ekosistem keselamatan cyber yang holistik, mampan dan responsif terhadap keperluan masyarakat Malaysia yang semakin bergantung kepada teknologi dalam kehidupan seharian. Itu sahaja daripada kumpulan kami dari Kumpulan 18. Sekian, terima kasih.